Saya rasa semua orang tahu tentang cerita Perang Dunia Kedua, Amerika bom Hiroshima, Nagasaki. Tapi ada satu cerita yang orang tak tahu. Peristiwa 2 minggu sebelum pengemboman Hiroshima yang melibatkan syarikat filem Kodak dan juga US government. Pada tahun 1945, ada satu masalah yang dihadapi oleh syarikat Kodak ni, iaitu dia punya stok-stok strip filem tu yang mana ada X-ray tu, ada kesan-kesan pencemaran, iaitu tumpuk-tumpuk hitam. Maksud dia ada sinaran-sinaran partikel-partikel itulah alpha, beta, gamma tu yang dah mencemarkan sinar X-ray ni. Jadi dia punya fizisis yang kena kaji benda ni, dia cuba cari apa masalah, kenapa benda ni jadi macam ni. Adakah disebabkan oleh pencemaran air, pencemaran bahan-bahan supply yang datang dan sebagainya. Jadi bila dikaji, rupanya itu adalah disebabkan oleh pencemaran one of bahan radioaktif tapi bukan milik diorang. Dia mengkaji sinaran-sinaran radiasi yang ada pada strip filem tu menggunakan detektor sinaran alpha, dan bacaan dia tak berapa nak menarik sebab bacaan dia tak naik. Tapi bila dicuba dengan alat untuk mengesan sinaran beta, maka ada perubahan bacaan kat situ. Bermakna kata bahawa pencemaran tu terjadi bukan disebabkan oleh sinar alpha tetapi sinar beta. Jadi kalau kata sinar alpha ni kalau tutup dengan beberapa helai kertas, dia dah terpantul, maksudnya dia reflect. Tapi beta dia boleh tembus kertas. Teori pertama tak tahu pun benda tu adalah disebabkan oleh radiasi luar. Okey, tetapi bila melihat kepada kilang-kilang dekat Wabash, Indiana dan juga Iowa, maka dilihat bahawa punca pencemaran datang daripada radiasi cerium-141. Jadi, mana datang radiasi ni? Pada tahun 1945, di mana 2 minggu yang sebelum kejadian Hiroshima Nagasaki ni, satu ujian bom atom telah dilakukan oleh US dekat satu kawasan dekat-dekat dalam negara Mexico, di mana test bom tu sangat rahsia yang disebut sebagai Project Manhattan. Mexico tak tahu bahawa Amerika cuba membuat ujian bom atom dekat dalam negara dia. Jadi bila bom atom ni meletup, maka partikel-partikel radiasi ni akan berada dekat udara sebab dia meletup jadi cendawan. Kemudian angin akan membawa sinar-sinar dan partikel ni ikut pada arah angin, dan sebab itulah syarikat Kodak iaitu kilang di Indiana dan Iowa ni mendapat pencemaran. Tapi apa yang menjadi more suspicious adalah Indiana dan Iowa ni jauh dia dekat 100 ke 500 kilo jauhnya, dan tapi partikel yang mencemarkan barang-barang di dalam kilang tu adalah datang daripada partikel yang sama. Kemudian bila dilihat rupanya benda tu datang daripada nuclear fusion, akhirnya Kodak dapat lihat bahawa ada satu orang buat ujian bom atom tanpa dikabarkan kepada orang lain. Bila kejadian berlaku ni, okey, mula Kodak dah suspicious apa benda yang terjadi, dan kemudian pada tahun 1950 ada program Project Nevada, iaitu bom atom yang kedua nak dibuat ujian, tapi kali ini diwar-warkan kepada rakyat. Dan waktu inilah Kodak mula perasan bahawa ada sesuatu yang akan beri kesan perniagaan kepada syarikat Kodak. Jadi Kodak cuba nak fight benda ni supaya jangan dilakukan, dan akhirnya apa persetujuan di antara Kodak dan Amerika adalah Kodak diberikan keistimewaan untuk rakam Project Nevada tu selama beberapa tempoh lah, dan itu Kodak bersetuju. Tapi dengan syarat Kodak mesti rahsiakan apa kesan-kesan terjadi dan apa kejadian yang akan berlaku pada rakyat Amerika. Sebenarnya apa masalah dengan Project Nevada ni adalah selepas projek tu dilakukan, maka partikel-partikel radiasi ni bertebaran ke dalam kawasan negara US, dan benda itu rakyat US tak aware. Tetapi kesan buruknya adalah 5 tahun hingga 10 tahun yang terjadi lepas tu. Apabila partikel-partikel radioaktif ni jatuh di atas rumput, rumput dimakan oleh lembu. Lembu menghasilkan susu, dan susu dimakan oleh bayi ataupun kanak-kanak. Dan disebabkan oleh partikel-partikel tu, maka dia akan infuse dalam badan bayi. Dan disebabkan itulah selepas tahun 1960, keadaan kes kanser gigi dan kanser tulang meningkat dengan mendadak dekat dalam Amerika Syarikat. Tetapi kerajaan Amerika masih lagi merahsiakan kesan-kesan dan sebab kanser tu, sehinggalah Julian H. Webb mempublishkan paper berkenaan dengan pencemaran radioaktif, bom atom dan sebagainya, dan akhirnya benda tu mendapat pemerhatian daripada pihak media. Jadi apa yang nak cerita kat sini adalah moral. Hanya semata-mata nak benang berperang, dan hanya kerana sebab-sebab nak dapat profit yang tinggi dalam bisnes, akhirnya kita terpaksa menggadaikan certain thing which is human life. Walaupun tak mati, tapi ingat, kesan kanser gigi dan kanser tulang ni adalah benda yang berat, sebab tulang ni support badan kita. Jadi bila generasi-generasi yang dilahirkan adalah generasi yang sangat cacat. Jadi inilah kesan-kesan buruk yang mana Kodak cuba simpan daripada perhatian rakyat Amerika waktu dulu tentang projek-projek bom atom yang dilakukan oleh pihak US.